Pengisytiharan status pesawat MH370 perlu dibuat oleh pasukan teknikal berdasarkan Peraturan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai, kerajaan juga telah mengambil pendekatan berhati-hati agar soal tuntutan oleh waris tidak terjejas oleh hasil laporan pencarian MH370. Kita juga berhati-hati dengan penggunaan ayat ini ataupun perkataan insiden ataupun aksiden, dan kita telah pun mendapat ketetapan daripada ICAO sendiri dengan surat dengan jelas menerangkan bahawa insiden yang berlaku berhubung dengan MH370 adalah satu aksiden menurut definisi ICAO, bahawa apabila sesuatu pesawat berlepas daripada kapal terbang, lapangan kapal terbang dan tidak dapat sampai ke destinasinya, dan misi mencari yang telah dilaksanakan juga tidak dijumpai, maka boleh dinyatakan sebagai aksiden. Itu adalah definisi dari segi ICAO, ketetapan ICAO. Kita tidak mereka ayat sesuka hati. Beliau mengulas penggunaan istilah kemalangan dalam pengisytiharan status pesawat MH370 dalam satu temu bual khas bersama RTM. Mengulas dakwaan waris tidak dimaklumkan lebih awal mengenai pengumuman itu, ini reaksi Datuk Seri Liau. Kebajikan dan juga perasaan ahli keluarga adalah diutamakan. Kerana kita buat semua ini, apa yang kita nak buat ini semua adalah untuk ahli keluarga, adalah untuk meredakan beban kesukaran, kepedihan mereka. Kita tidak boleh membuat sesuatu untuk menyakitkan hati mereka. Tak guna kita buat sesuatu untuk memaksa ataupun memaksa mereka menerima apa juga hakikat yang kita nak buat. Adalah untuk, paling pentingnya, untuk kebajikan dan juga perasaan, menjaga perasaan NOK. Laporan tadi adalah sebahagian daripada temu bual eksklusif kami bersama dengan Datuk Seri Liau. Jangan lupa ikuti temu bual penuh dalam program eksklusif MH370 pada pukul 11 malam di TV1. Jabatan Penerbangan Awam Malaysia yakin dapat melengkapkan misi pencarian dan mengesan pesawat MH370 di lokasi pencarian pada bulan Mei depan. Menurut penolong pengarah sektor operasi penerbangannya, Kapten Mio Nur Badri Shah Muhammad, operasi pencarian sehingga kini telah merangkumi 1/3 kawasan pencarian berkenaan yang berkeluasan 60,000 km persegi. If we cannot find MH370 within this area, we need to sit down again, all of us, all the experts, plus the government, and see what's the best way forward, based on the data that we have. Beliau bercakap dalam taklimat khas teknikal berkenaan MH370 di Putrajaya. Kata beliau lagi, sekiranya pesawat tersebut dijumpai di kawasan pencarian, beberapa protokol komunikasi antara kerajaan Malaysia, Australia dan China perlu dipatuhi sebelum sebarang pengumuman berkaitan dibuat. Sementara itu, kapal pencari terbaru Fugro Supporter telah bertolak semalam ke lokasi bagi memulakan pencarian laut dalam. Kapal tersebut dilengkapi dengan kenderaan mencari bawah laut AUV yang dapat membantu pencarian pesawat tersebut di dasar lautan. Fugro Supporter will use their AUV to go and search in that particular area. Just started the operation yesterday, time 12:30 local time. They estimate to be in the area until 15th of February and scheduled for first port visit on the 20th of February 2015. Tegas Kapten Mior, walaupun pesawat tersebut dilitupi oleh lumpur, namun bentuk pesawat masih boleh kelihatan dan dikenal pasti. Penerbangan Malaysia akan memastikan pembayaran ganti rugi yang adil dan berpatutan kepada keluarga penumpang penerbangan MH370 mengikut undang-undang yang ditetapkan. Untuk itu, wakil MAS akan menghubungi waris mangsa yang dilantik untuk meneruskan proses pembayaran ganti rugi sejajar dengan pengisytiharan rasmi insiden membabitkan penerbangan itu sebagai kemalangan semalam.
Menurut satu kenyataan MAS, sumber lain juga sedang diuruskan di Pusat Sokongan Keluarga FSC yang diwujudkan di Kuala Lumpur. FSC akan menjadi pusat perhubungan utama bagi waris di Malaysia dan negara-negara lain serta menerusi pelbagai pejabat serantaunya selain China. Sementara itu, operasi di Pusat Komunikasi dan Sokongan Keluarga FCSC di Beijing akan diteruskan untuk kemudahan ahli keluarga selain menyediakan petugas tambahan yang boleh berbahasa Mandarin. Menurut syarikat penerbangan negara itu, dalam tempoh yang amat getir itu, MAS akan terus menyalurkan bantuan kepada keluarga penumpang dan anak kapal. Pihak pengurusan dan kaki tangan MAS juga turut berterima kasih kepada orang ramai yang terus memberi sokongan sepanjang tempoh serba mencabar itu. Sementara itu, Persatuan Insurans Hayat Malaysia memaklumkan lebih 16.8 juta ringgit tuntutan insurans telah dibayar kepada waris penumpang dan anak kapal pesawat berkenaan. Hampir kesemua tuntutan insurans waris telah diselesaikan mengikut jumlah pembayaran yang diinsuranskan kepada 14 syarikat insurans nyawa. Dalam satu kenyataan akhbarnya menjelaskan berdasarkan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada 24 Mac tahun lalu, syarikat insurans mengklasifikasikan kemalangan tersebut sebagai peristiwa luar biasa. Justru mereka mengetepikan semua bukti kematian bagi membolehkan proses tuntutan bayaran dibuat seawal Mac 2014. Sebanyak 185 polisi sudah diterima oleh LIAM daripada 14 syarikat insurans di Malaysia. Ia turut melahirkan rasa simpati kepada keluarga dan waris MH370 berikutan pengumuman Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam Dato' Azharuddin Abdul Rahman semalam. Dalam pada itu, kesemua 12 anak kapal MH370 dan 9 kaki tangan syarikat Freescale Semiconductor Malaysia Sdn Berhad yang terlibat dalam kemalangan pesawat MH370 layak menerima faedah perkeso. Perkeso sedang memproses bayaran perlindungan kepada waris terlibat di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Richard Riot dalam satu kenyataan menyebut waris akan menerima faedah pengurusan mayat sebanyak RM1,500. Turut diterima bayaran berkala faedah orang tanggungan sama ada balu, duda, anak-anak, ibu bapa atau adik-beradik berdasarkan kelayakan masing-masing dengan iaitu bayaran maksima sebulan RM2,655. Perkeso juga sedang meneliti latar belakang penumpang yang layak menerima faedah orang tanggungan atau pencen penakat. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mengarahkan pemilik akaun Twitter yang mempersenda tragedi pesawat MH370 disiasat kerana mendakwa ia bukannya kemalangan. Dalam laman Twitternya, Tan Sri Khalid meminta Pusat Tindakan Siasatan Cyber Polis CIRC mengesan dan membuat siasatan itu. Pemilik akaun Fazil itu dikatakan membalas kenyataan Perdana Menteri di laman Twitternya yang melahirkan rasa simpati kepada keluarga mangsa MH370 berikutan pengumuman khas Jabatan Penerbangan Awam semalam. Tan Sri Khalid turut memaparkan gambar di laman Twitternya identiti dan kenyataan Fazil yang membalas kenyataan Perdana Menteri itu. Semalam kerajaan Malaysia mengisytiharkan kehilangan MH370 sebagai nahas dan kesemua 239 penumpang serta anak kapal dianggap terkorban. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah berkenan berangkat ke majlis tahlil untuk penumpang dan kru pesawat MH370 di Masjid Negara tengah hari tadi. Turut mengiringi baginda Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Majlis tahlil itu diadakan selepas solat Jumaat bersama-sama lebih 5,000 jemaah. Bacaan tahlil diketuai Imam Besar Masjid Negara Tan Sri Sheikh Ismail. Turut menyertai bacaan tahlil tersebut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharom dan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Majlis seumpama itu diadakan di seluruh masjid kendalian Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan susulan pengumuman kematian semua 239 penumpang dan kru pesawat malang itu semalam. Keluarga salah seorang penumpang pesawat MH370 Ji Jinghan 42 tahun di Jitra Kedah masih mengharap keajaiban berlaku meskipun Jabatan Penerbangan Awam mengumumkan pesawat berkenaan ditimpa kemalangan dan semua penumpang terkorban.
Menurut sepupu Jian, Ibu Ji masih mengharapkan anaknya itu masih hidup dan sambutan Tahun Baru Cina tahun ini tidak bermakna lagi bagi mereka sekeluarga. Jian berkata kali terakhir beliau bertemu sepupunya itu ialah pada Tahun Baru Cina lepas. Pengumuman adik saya baru tahu a few hours before saja. Tunggulah. Dia tunggu dengan penuh harapan. Maybe the good news. Hoping for that lah. But on the other side, takut is the bad news. She can't take it. Jelas Jian, perayaan Tahun Baru Cina kali ini menjadi hambar bagi keluarga Ji dengan ketiadaan anak keduanya itu. Menyifatkan Ji seorang anak yang baik dan bertanggungjawab, Jian berkata perayaan Tahun Baru Cina termasuk Pesta Tanglong turut meriah dengan kehadiran Ji. Dia balik, dia beli all kinds of cookies, dia beli minuman semua, dia bawa mother dia beli baju for the whole family. Sekarang dia sedih sangat. Sehari sebelum Hari Raya makan besar kan. Dia yang bawa mother dia ke pasar beli macam-macam. He love his mother's cooking. Kalau dia balik, mother dia akan masak makanan yang dia kenal. Beliau ditemui wartawan di Taman Rasa Sayang di Jitra. Ibu Ji yang enggan ditemu ramah kelihatan menangis apabila melihat gambar anaknya itu dipaparkan di televisyen ketika menunggu sidang media semalam. Ji seorang duda mempunyai 2 anak berusia 12 dan 14 tahun. Ji bekerja sebagai pengatur cara komputer dan memiliki syarikat sendiri di Seremban. Rakyat di seluruh dunia bersimpati dengan pengumuman tersebut. Di Madinah misalnya, jemaah yang mengerjakan umrah mengambil kesempatan berada di Tanah Suci mendoakan yang terbaik buat keluarga mangsa. Laporan wartawan Syahril Sarapudin. Berita mengenai MH370 kesedihannya turut sama dirasai oleh jemaah Malaysia yang berada di bumi Madinah ini. Kalau di Malaysia pihak JAKIM mahu masjid-masjid mengadakan tahlil dan doa. Di sini juga sempena dengan hari Jumaat yang penuh barakah ini, jemaah Malaysia turut mengambil kesempatan mendoakan yang terbaik buat keluarga mangsa MH370. Setinggi-tinggi takziah kepada ahli keluarga yang terlibat dalam tragedi MH370. Usaha pencarian manusia mungkin telah tamat, namun kami juga seluruh rakyat Malaysia terus mendoakan agar berlaku keajaiban yang mana kita tahu kuasa Tuhan ataupun kuasa Allah melangkaui jangka akal manusia. Jadi kita pun merasa bersedih dengan keputusan ini, walau bagaimanapun kami yang ada di muka bumi, di bumi Madinah ini yang penuh dengan keberkatan ini, kami mendoakan supaya keluarga MH370 ini lebih tabah untuk menerima dugaan dan cabaran ini. Mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah. Kami juga mendoakan di Tanah Suci ini semoga arwah-arwah yang meninggal itu ataupun penumpang-penumpang yang meninggal itu akan mendapat restu daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai untuk ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang para salihin dan para muttaqin. Amin. Insya-Allah. Perkataan sabar dan tabah pastinya perit untuk kita ungkapkan kepada ahli keluarga bangsa. Namun siapalah kita untuk menyangkal qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syahril Sarapudin dari Madinah melaporkan. Meski pengumuman telah dibuat oleh DCA, China akan terus bekerjasama rapat dengan kerajaan Malaysia dan Australia dalam pencarian dan siasatan terhadap insiden MH370 serta menawarkan semua perkhidmatan yang perlu kepada keluarga melindungi hak dan kepentingan mereka. Jurucakap Kementerian Luar China, Hua Chunying berkata selepas insiden itu, Malaysia telah pun menggerakkan usaha penting dalam mencari pesawat, menjalankan siasatan dan menyampaikan rasa simpati kepada keluarga penumpang. Melalui akaun Weibo rasmi Kementerian Luar China, Hua berkata Australia dan kebanyakan negara lain serta pertubuhan antarabangsa juga memberi sokongan dalam bantuan signifikan kepada usaha mencari pesawat dan operasi lain. Beliau berkata kerajaan China merakamkan kesedihan mendalam atas kesengsaraan penumpang pesawat malang penerbangan MH370 selepas pengumuman dibuat Jabatan Penerbangan Awam Malaysia DCA. Hua berkata China juga merakamkan simpati yang mendalam dan takziah yang tulus ikhlas kepada keluarga mereka.
Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang dan pemimpin lain telah beberapa kali memberi arahan penting untuk memastikan bahawa setiap usaha yang mungkin dijalankan untuk menjejaki pesawat itu.